Betul tuan-tuan, kalau dapat keris lama, jangan cium kat bilah. Takut ada racun. Sebelah dia sana tu, itu adalah senjata sepegang. Sepegang. Situ dia ada kerambit, dia ada lawi ayam, ada lawi itik. Kemudian untuk semutar, okey, ambil daripada belakang, pusingkan, jadi serban. Kalau ada orang yang berniat tak baik, saya ingat kalau kita mahir tak sampai 30 saat kita boleh siapkan benda ni dah. Biasanya kalau orang dah mahir, dia ada keris selit dan ada keris tarung. Panjang-panjang macam ini. Okey? Ini panggil keris tarung. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Okey, saya nak cerita dulu. Tadi kita ingat tak salah satu daripada jati diri Melayu adalah persenjataan, betul Jadi kita tahu satu benda, kita akan sayang kepada maknanya umat Islam di sinilah. Okey. Senjata Melayu dia ada 7. Okey, dia dekat sini tu Okey, dia ada segenggam. Segenggam ni yang kita genggam. Badik, lawi ayam, baladau, kerambit, itu semua senjata segenggam. Dia ada permainan dia. Jadi nanti kita boleh jumpa guru-guru silat yang mungkin ada depan saya ni ataupun mana-mana untuk belajarlah senjata Melayu ni. Okey. Yang kedua kita panggil sepegang. Sepegang ni keris, tepi, badik. Badik tu jenis-jenis sepegang. Okey. Yang ketiga dipanggil selengan. Selengan ni selengan macam ni lah. Ini parang. Parang Melayu macam-macam ada. Dia ada sabit, dia ada parang, dia ada ladeng, dia ada kelewang jantan, kelewang betina dan macam-macam lagi nama. Okey. Yang keempat dipanggil setangan. Setangan macam ni, setangan ni pedang, jenis pedang. Pedang macam-macam jenis pedang ada. Ada cinangkas, ada jenawi, ada sundang, ada buaya berenang, ada buaya tembaga dan macam-macam lagi lah. Maknanya apa? Setangan ni. Kemudian seberdiri ni lembing, tombak. Tombak pun macam-macam jenis tombak ada. Tombak daun buluh lah, tombak daun sirih lah, macam-macam Yang keenam senafas. Senafas ni iaitu istinggar. Istinggar ni senapang orang Melayu, sumpit, panah, meriam. Kenapa meriam senafas? Sebab kalau nak cucuh, dia bukan boleh termengah-mengah. Senapang bukan boleh termengah, dia kena relax, dia kena tahan nafas. Siapa yang antara depan saya ni ada masuk maknanya kelab menembak ke? Kalau menembak pun sama juga. Mana boleh tak boleh. Dia kena tahan nafas untuk bidik tu kan. Okey. Dan dia ada yang ketujuh, serasa. Serasa ni ilmu racun orang Melayu contohnya. Dia tak nampak tapi rasa. Ilmu hikmah, ilmu kebatinan bahasanya ilmu kebal, tapi orang sensitif ilmu kebal. Tapi maksudnya tidak mudarat lah Okey, senjata Melayu yang terdapat dilihat dengan mata tu. Saya tuan-tuan sekalian ada satu pengamal perubatan Islam meninggal di selatan tanah air. Dia punya cara berubat, dia tak buang Saya jumpa banyak orang yang buang, rosakkan, potong, buang ke sungai dan sebagainya, tapi dia punya aliran ni tak buang. Dia meninggal. Okey, mudah-mudahan Allah merahmati dia. Jadi anak dia, waris dia telefon saya, ustaz, saya ada 300 bilah nak bagi. Sebab arwah ayah saya berubat banyak dah. Kita adik-beradik tak berjagalah. Saya serahkanlah. Saya kata 300 tu banyak tu. Kalau saya sekali turun penuh bonet tu, gitu kan. Kalau kena tahan polis, nyaya kat saya. Apa kebanyak benda kau buat ustaz, kan? Saya kata saya turun, saya ambil lah saya bawa ke lab. Setakat ni dalam 200 bilah semuanya beracun, ada arsenik. Kita bawa ke lab, ada arsenik tuan-tuan sekalian. Arsenik ni dia ada 3 jenis. Satu daripada metal, kan? Metal ni daripada ore, tembaga ke apa. Satu lagi daripada organik, satu lagi maknanya inorganik, anorganik. Kan, di mana daripada apa yang dibuat tak tahu, perut ikan ke apa ke. Kalau dalam Malay poison nanti tengok
boleh cari buku Malay Poison. British kaji macam mana orang Melayu buat racun tau. Itu ilmu serasa. Betul tuan-tuan, kalau dapat keris lama, jangan cium kat bilah. Takut ada racun. Kan? Kalau kita tengok orang cium-cium tu kat cerita drama tu, kita jangan cuba ikut. Kan? Sebab ada adab dia, ada racun dia. Kan? Jadi maknanya saya kaji hampir 200 semua ada arsenik. Kan? Cuba boleh bayangkan. Itu belum masuk yang dia dipanggil apa, warangkan apa sebagainya, tapi ada racun dia tu sekalian. Okay, itu dipanggil ilmu serasa. Okey, boleh tak tolong bawa siapa? Ni. Nanti dulu sini. Sini. Minta buat angkutkan. Baik-baik jangan sampai terlepas kena kepala lagi. Ustaz Zul. Ini contoh. Boleh tak? Berat. Buat tayar. Okey, tok situ. Okey. Kejap lagi kita ambil gambar. Itu contoh senjata-senjata selengan yang saya dapat kumpul lah. Dia ada kelewang jambul, ada parang kilatan, ada nama-nama dia. Kan? Nanti boleh ambil gambar. Jadi boleh kenal lah. Kan? Taklah tengok apa dia parang ni, kejap bengkok, kejap tegak, kejap lurus, kejap mana. Dia ada itu antara senjata-senjata dipanggil selengan yang saya dapat kumpul untuk kita pamerkan kat sini lah. Okey. Sebelah dia sana tu, itu adalah senjata sepegang. Sepegang. Situ dia ada kerambit, dia ada lawi ayam, ada lawi itik. Dia ada apa nama, badik dan sebagainya, sepegang. Okey? Itu senjata sepegang. Nanti boleh ambil gambar lah. Okey. Kemudian di sebelah dia tu, okey. Salah satu cara menempa keris, selain daripada dia orang dapat batu ataupun dapat besi daripada tanah tu dia orang tempa terus, ada dia orang guna balik dengan barang-barang yang telah berjasa dipanggil. Ada benda yang dimulakan, besi-besi itu dimulakan dengan huruf pa. Paku, pahat, paha, apa lagi yang huruf pa tu. Jadi kalau kita dengar, oh ni senjata 7 pa, kan? Itu contoh-contoh pa. Senjata pa. Kan? Di situ tu. Maknanya dia ada paku, pahat, paha, ada lagi lah, kan? Tapi tak ada 9. Peluru, panah, apa dan sebagainya. Okey. Selepas situ tu, okey, ada satu juga kalau kita nanti akan dengar, selain daripada dapat batu, kemudian dia maksudnya dia tempa terus, ada jadi macam barang-barang berjasa kita panggil tadi, kan? Maksudnya dia dah gunakan benda tu patah, kan? Jadi daripada patah tu dia tempa untuk keris dan sebagainya. Itu pula daripada yang bermula daripada huruf kaf pula, kaf. Huruf kaf pula. Jadi besi yang dimulakan dengan huruf kaf. Okey. So apa nama, kapak, apa lagi? Oh tu. Tu yang situ boleh nampak maknanya sini. Huruf kapak, kuku kambing, kuko, kike dan sebagainya lah. Nanti boleh ambil gambar, boleh tengok situ lah. Okey, ingat tak saya kata di antara jati diri Melayu itu salah satu dia adalah busana. Itu contoh beberapa perhiasan orang Melayu. Ada dia panggil pending. Pending tu dia macam bakal tali pinggang dulu. Dia dah pakai samping, pakai bengkung, pakai pending. Okey. Ada contoh situ boleh tengok. Kemudian dia ada satu yang macam selendang macam ini. Dia ada buah, ada apa nama? Tak apalah, situ je. Kan? Maknanya itu antara nanti kawan-kawan kita tu ambil gambar, kawan kita boleh tegang nanti, kan? Situ. Kemudian yang baki-baki sana ada contoh macam dipanggil parang Melayu, contoh-contoh lah. Ada gong lah, ada apa semua. Itu nanti boleh tengok dan boleh pelajari lah. Okey. Saya nak minta izin satu benda, kan? Saya faham ada antara kita memang mahir, tapi saya minta izin untuk berkongsi lah pasal keris ni. Mana Ustaz Zul? Ada. Kotak. Ada. Jadi at least kita tengok, kita faham lah
tujuan saya jangan buang, itu je. Tuan-tuan simpan sendirilah bersihkan apa semua, simpan, sebab itu kita punya warisan Jadi pameran ni sampai esok mungkin boleh tengok lah. Ada tak? Dia bawa. Okey, sambil-sambil saya nak cerita pasal selendang tadi maknanya mungkin tadi kita dah tahu ayah-ayah, abang-abang, kak-kak, ibu-ibu yang kaya pengalaman daripada saya nak kongsikan saja supaya kita ingat maknanya sebagai ulang-ulangan untuk diri saya lah. Okey, so mai sini. Jaga kepala jaga kepala. Okey, sambil-sambil kain pelekat ni buat sembahyang boleh. Macam saya katalah 7 dia punya dia punya apa panggil, dia punya kegunaan okey. Jadi kita letak dulu. Awak tolong pegang mic. Penuh ini ya. Okey, selain daripada kalau untuk selendang macam ni ataupun untuk tudung bagi kakak-kakak, okey, boleh ambil. Okey, saya kongsikan kat sini untuk maknanya kita boleh gunakan balik, kita balikkan balik kegunaan. Taklah kain pelekat ni sebagai kain pelekat saja semata-mata. Jadi tuan-tuan boleh gembur-gemburkan macam ni. So ni boleh jadi alas untuk solat ke, makan ke. Okey. Kalau ambil macam ini, ini ambil kemudian gulungkan macam ini. Okey. Okey, boleh gulungkan. Okey. Nampak tak? Gulungkan dia jadi apa tu? Tapi jangan digunakan untuk benda-benda yang memudaratkan orang. Ni untuk kita dan untuk diri kita. So jadi maknanya bila dah jadi keras macam ni, tuan-tuan, wujudkan satu simpulan kat sini macam ni sini okey. Alright. Kemudian untuk semutar, okey, ambil daripada belakang, pusingkan, jadi serban. Okey. Jadi kalau tuan-tuan solat Jumaat, untuk dapat pahala tambahan pakai serban, maknanya serban tak semesti serban kita beli kat Mekah tu. Kain pelekat ini boleh jadi serban. Kan? So ini menggunakan ekor dia lah. Kan? Ada ekor lagi. Okey. So kalau belakang dia ekor macam ni Okey. Okey. Cuba sampai dia kain pelekat, cuba buat sekarang. Dah masa 2 minit. Okey, cuba. Sampai dia kain pelekat. Okey. Ini, tunggu. Tu pun boleh juga. Orang lama buat tengok tu. Ni selain daripada cara kita, cara. Kadang-kadang tengok kan, kita tak tahu, ramai yang tahu sebenarnya. Cuma mungkin tak dikongsi, maknanya tak ada ruang untuk kita berkongsi kan. Pegang satu sebelah sini. Macam tu. Okey. Tengok abang ni. Cuba berdiri. Ada ya. Okey. Tak apa. Okey tu. Okey, nampak. Gulung sebelah tak mungkin sebelah je bergerak. Sebelah kanan je bergerak. Pegang tu. Okey, jadi. Okey, buat satu simpulan. Gini. Okey, awak pegang ni. Okey, ni dah jadi. Okey, ambil ini. Simpul sini. Sini. Macam tu. Okey, cuba sekali. Okey, cuba. Okey. Okey, siapa dah jadi? Cuba pakai, jadikan semutar. Ambil daripada belakang. Okey, yang depan. Yang ini daripada belakang. Okey, sini, tak depan. Okey,
Okey, pusingkan tangan je. Okey. Okey. Jadi tengok sini, perempuan nak tengok. Kan dah tengok macam tok guru tu, kan? Okey. Okey. So jadi ada plakat kan, saya yakin kita semua ada plakat kan. Jadi kalau nak beli kat Mekah, tak ada kesempatan nak pergi umrah apa semua, pakaikan plakat kita ni je. Okey. Okey. Saya nak buat disclaimer, okey. Yang ini ni jangan digunakan untuk memudaratkan orang lain, saya tak izin untuk diri kita je dan untuk mempertahankan diri kita dan keluarga kita lah. Okey. Kalau benda tak baik. Okey, benda ni dia ada bonjol ni kan? Kan? Dia tuan-tuan ikutlah nak buat macam mana. Okey, ikutlah nak buat macam mana ya. Okey. Lagi bagus jumpa guru-guru lama. Guru lama minta ajar. Minta ajar. Ini kalau ada orang yang berniat tak baik, saya ingat kalau kita mahir tak sampai 30 saat kita boleh siapkan benda ni dah. Okey? Jadi ikutlah nak buat macam mana, nak pusing macam mana pun jangan kena diri sendiri dah, kan? Dia panggil senjata makan tuan. Okey? Okey, so jadi maknanya tapi yang penting dua je, ke bawah ataupun ke atas. Maknanya pusing ikutlah macam ni ke bawah kan, ataupun kalau ke atas ni ke atas kan, melibas apa semua itu ikutlah kan. Tapi itulah antara maksudnya ke satu pada kelebihan plakat kita lah. Okey, untuk pakai jadikan sebagai bengkong ni, kalau ibu-ibu, akak-akak, ayah-ayah perut tidak berapa kecil nak berbengkong kan, nak beli bengkong mahal, pakai ni kan, plakat kita ni je. Okey, pakai senang je macam ni. Ikat juga satu, okey, macam biasanya ni kan. Cuma macam ni boleh terbuka. Jadi masukkan satu simpulan ke dalam satu lagi. Macam ni. Okey, jadi so ini kalau nak bawa benda pun boleh kan. Kalau pedang kan dia orang dulu bawa kan. Okey. Okey, sekali lagi. Sekejap. Nanti kena praktis. Ini macam biasa masukkan je ni. Ada dua ni kan. Masukkan satu pada satu lagi. Okey. Boleh praktis lah. Nanti saya rasa kawan-kawan kita akan kongsikan. Carilah kat TikTok ataupun itu dia nanti insya-Allah. Okey. So kita boleh balikkan sebagai kita punya selendang balik Okey. Okey. Jadi balik selendang kita. Okey. Okey. Saya minta izin bab keris ni dia banyak dia punya mazhab dan pandangan, tapi paling kurang keris ni dia ada dia panggil 8 jenis dia paling kurang Okey. Yang pertama ada dipanggil keris gelanggang. Keris gelanggang ni siapa yang belajar dia akan biasa ada satulah keris gelanggang. Kalau zaman moden ni dia jenis replika, tak tajam. Zaman dulu memang tajam. Kalau atuk-atuk kita ada, keris ni biasa sangat, maknanya itu atuk kita punya keris gelanggang. Kan? Maknanya mata pun mata biasa, tak ada apa istimewa. Kan? Kecil pun kecil macam ni untuk diorang berlatih dulu. Jadi saya tengok banyak ada orang serah kat saya keris besar-besar macam ni kan, sebagai keris gelanggang. Banyak atuk dia punya, bayangkan atuk dia buat belajar dulu, moyang dia buat belajar dulu, tapi nak dibuangnya ke laut. Kan kita punya warisan ni sebenarnya. Okey. Pertama gelanggang Yang kedua kita panggil keris selit. Keris selit tu biasanya pendek untuk buat selit dalam majlis-majlis atau pakaian harian. Dulu orang dia ada pakaian harian dia. Okey. So biasa panjang dia tak panjang sangatlah. Boleh tak tolong buka? Siapa? Sekejap. Rasa ada dalam ni sebenarnya. Saya tengok. Buka.
Tak. Ni. Biasanya dia senang-senang elok, dia tak panjang sangat. Dia ni dipanggil keris slit. Ini biasa orang pakai untuk busana ke apa semua. Kalau pengantin sekarang maknanya replika je lah. Okey. Maksudnya panjang-panjang macam ini. Okey. Kemudian yang ketiga dipanggil keris tarung. Biasanya kalau orang dah mahir, dia ada keris slit dan ada keris tarung. Keris tarung biasanya yang panjang sikit lah. Okey. Panjang-panjang macam ini. Okey. Ini panggil keris tarung. Dan kalau kita jumpa mana itu ayah kita, atuk kita, jangan buang. Kan? Nanti ada hantu ke apa, kita pergi buang dan sebagainya kan. Ini adalah khazanah tau. Okey. 3 Yang pertama apa tadi? Gelanggang. Yang kedua slit. Slit yang ketiga keris tarung. 4, 5, 6 lama lebih kurang sama. Ni dipanggil keris anak alang. Anak alang ni biasa lurus. Dia macam ni lah. Jadi anak alang ni dia simbol pada keluarga. Biasanya rumah orang Melayu dia akan ada keris alang. Kan? Biasanya. Okey. Kemudian keris alang panjang sikit. Ini pun biasa macam simbol keluarga lah. Okey, ada panjang sikit. Tak nampak tak sama dia punya mata tu kan. Kemudian kalau untuk yang panjang lagi kita jumpa, dia panggil keris penyalang. Keris penyalang ni kalau untuk keluarga tak sebagai simbol keluarga lah, tapi kalau untuk kerajaan dulu dia buat hukum bunuh. Jadi hukum bunuh dulu orang Melayu kita hanya raja je mancung. Tapi kalau bawah raja tu dia akan masukkan dekat ni lah. Dekat apa nama? Dekat tengah-tengah tulang ni dia akan hukum sampai ke jantung ni, ataupun daripada sini silang ke sini. Kan? Jadi dia taklah macam pancung tu kan macam darah macam tu kan. Horror kan. Jadi dia letak kain macam tu. Jadi taklah darah tu. Kan? Itu untuk hukum bunuh. Okey. Tu yang berapa? 1, 2, 3, 4. Keris gelanggang, selit, tarung, anak alang, penyalang. Saya test tu, ingat tu okey tu. Okey, yang ketujuh dipanggil keris beko. Keris beko ni biasanya, tolong bukanya. Biasanya tok guru pakai. Beko ni daripada nama buah beko. Dia depan dia tak runcing macam ni lah. Biasa tok guru, kalau kita tengok macam ni biasa tok guru punya keris lah. Kan? Dia bukan nak menikam sangat, tapi sebagai tanda dia bawa pakaian dia lah. Keris beko. Okey. Dan yang terakhir, kalau kita jumpa dipanggil keris debek. Keris debek ni besi-besi yang biasa-biasa tak cantik, ataupun keris lepeng dan sebagainya. Dia betul-betul yang simple lah. Okey, itu at least 8 jenis keris bagi orang Melayu kita. Jadi kalau kita jumpa at least kita, ataupun kita nak ambil tahu, itulah jenis dia. Okey. Jadi saya cerita kat sini untuk kita sayang kita punya khazanah. Kalau jumpa jangan buang, kan? Kalau tuan-tuan rasa tak nak jaga, kita boleh Yayasan Al-Amin, kita boleh maknanya tolong jagalah, kan? Sebab banyak juga saya sedih kalau tengok orang buang, orang potong. Kerana jumpa tu orang potong apa semua. Sebab tu dia banyak benda yang kita boleh belajar. Okey, saya rasa cukup je lah setakat tu untuk malam ni. Ada soalan tak? Lebih kurang lah, siapa nak tanya. Okey, kejap atas tu ada kain cindai. Cindai ni dia ada 3 istilah. Satu kain orang-orang lama, kain orang-orang lama tapi yang mahal-mahal. Untuk kain cindai istilah untuk bangsawan. Satu kain cindai untuk pahlawan. Dia tak cantik tapi dia resistant untuk kena tikam. Dia tikam tu tak macam, dia bukan baju besi tapi baju tu kurang sikit tembus lah. Satu istilah cindai ni teknik seni bela diri dengan kain. Macam tadi itu cindai lah sebenarnya.
kan? Teknik silvery yang nama cindai. Jadi cindai ni ada 3 istilah, kan? Satu kain untuk bangsawan, satu kain untuk pahlawan, satu seni gerakan tu cindai. Yep. Okey, katanya umumnya kalau kes tu kan dalam keluarga dia akan kuasa lelaki kan. Kalau dalam keluarga tak nak perempuan saja tu Sama juga, perempuan pun boleh simpan keris juga. Kalau nak simpan lah. Cumanya mutaakhir ini banyak orang dia tak boleh nak kawal perasaan, marah dia ke kan sebagainya. Kalau ada begitu tak payah simpan. Daripada simpan jadi mudarat gaduh laki bini bertikam berdua tu kan. Okey, tak payah. Okey, ni saya cerita yang realiti dia lah. Sekarang ni kadang orang marah tak boleh kontrol kan. Dah tak payah. Lebih baik tak payah. Kita kenal diri kita kan. Tak payah. Okey. Okey. Saya nak tunjukkan satu benda. Okey. Kalau ini namanya keris apa? Selit ke, keris tarung ke, keris alang ke, penyalang ke dan sebagainya ke? Ini keris tarung tadi. Panjang dia besar ni lah. Okey, biasa tengok mata dia. Okey. Dan okey. Ini keris apa? Tarung juga Tarung juga panjang macam inilah. Panjang macam ni untuk keris tarung. Kalau kecil-kecil macam ni dia keris selit dia panggil Ini untuk pakaian harian. Yang ini bukan pakaian harian ni. Untuk bertarung dia bawa lah. Okey. Okey. Ini keris apa? Kalau panjang macam ni. Okey. Kalau tengok mata dia keris tarung. Cumanya bagi orang pantai timur dia ada satu identiti. Dia bagi keris tajung sini. Ada identiti begini. Dia bukan Jawa dia memang keris Melayu kita, selatan Patani dan juga belah-belah Kelantan. Dia macam burung tapi dia ada falsafah dia lah. Dia bukan burung Ini termasuk keris tarung. Okey, sebab kalau tengok mata dia macam itulah. Okey. Okey, selain daripada itu ada juga kadang-kadang okey, jap. Jap. Contoh macam ni. Dia ada huruf-huruf Arab. Ni dipanggil abjad lah. Abjad ni dia ada setiap nombor tu dia ada nilaian dia dan dia ada makna dia. Bahasa tengok tak? Kedai mamak dia ada 786. Macam kan? Jadi tu nombor-nombor macam ni ada nama kadang-kadang Asmaul Husna kadang-kadang. Tu kena pandai baca dia lah, kena buka buku dia. Sebab kita tak boleh hafal ke ni. Dia ada abjad-abjad macam ni. Ni termasuk keris tarung juga, jenis-jenis dia. Tapi dia ada dia punya dia punya seni-seni yang lain Okey, saya rasa itu saja. Kita boleh masuk balik untuk buat penutup insya-Allah. Okey, terima kasih banyak. Jazallahu anna Sayyidana Muhammadan Muhammadan ma huwa ahluhu